Hak asasi manusia adalah satu topik yang sering kali didebatkan pada zaman ini. Ramai yang menginginkan kebebasan bersuara, kebebasan beragama, kebebasan mengekspresikan diri dan kebebasan membuat pilihan. Kebebasan membuat pilihan membawa makna yang mendalam dan boleh merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Contoh biasa ialah kita inginkan kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita makan atau pakai pada hari ini atau dengan siapa kita bergaul. Manakala contoh yang lebih besar ialah kita ingin bebas untuk membuat pilihan siapa pasangan hidup kita atau apakah kecenderungan seksualiti kita. Jika kita lihat, ramai masyarakat dunia sekarang, ramai yang semakin terbuka dengan konsep mengubah jantina. Contoh terdekat yang dapat kita lihat adalah influencer terkenal Malaysia iaitu Muhammad Sajat Kamaruzzaman atau lebih dikenali dengan nama Nur Sajat. Terdapat pelbagai pandangan mengenai tindakan yang diambil oleh Sajat apabila beliau mengubah jantina daripada lelaki menjadi wanita atau transgender. Ada yang mencemooh tindakan beliau atas dasar mengubah lumrah hidup manusia atau melanggar hukum agama, dan ada yang memuji keberanian beliau kerana menegakkan kebebasan membuat pilihan, terutamanya daripada kalangan komuniti LGBT. LGBT ialah singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Istilah LGBT digunakan sejak tahun 1990-an yang menggantikan frasa komuniti gay serta menunjukkan kepelbagaian dalam sosialis manusia yang bertentangan dengan manusia normal. Lesbian ialah golongan wanita yang tertarik dengan wanita lain dan berhasrat menjalinkan hubungan sesama wanita. Manakala, golongan gay adalah sebaliknya. Golongan bisexual adalah golongan yang mempunyai keinginan seks terhadap kedua-dua jenis jantina. Kebiasaannya golongan ini mempunyai keinginan seks yang melampau. Akhir sekali, golongan transgender. Golongan ini mengalami satu keseluruhan gender di mana mereka berasa terperangkap dalam tubuh yang salah serta mereka berkeinginan menjadi jantina lawan jenis sejak mereka di awal usia. Oleh hal yang demikian, bagi menunjukkan mereka adalah suatu kaum yang lain daripada yang lain, maka mereka membuat suatu usaha bagi menunjukkan diri mereka sebagai golongan LGBT dengan mencipta bendera berwarna pelangi bagi menunjukkan solidariti terhadap golongan LGBT. Dalam mengharungi era globalisasi kini, pelbagai masalah sosial yang timbul dan masalah ini berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Hal ini menjadi semakin serius apabila rata-rata golongan yang terlibat dalam masalah sosial pada hari ini adalah golongan muda. Golongan muda merupakan aset terpenting bagi sesebuah negara kerana mereka akan memacu kemajuan dan membina negara ke arah yang lebih bersebaru pada masa akan datang. Oleh itu, golongan muda perlulah menyedari kepentingan mereka terhadap sesebuah negara. Cabaran dalam mendepani isu LGBT yang pertama adalah kemudahan media sosial. Media sosial merupakan salah satu jaringan penyebar dan penghubung terbesar, cepat dan popular yang digunakan oleh masyarakat kini. Oleh itu, tidak mustahil golongan LGBT juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu medium untuk mereka mempromosikan agenda mereka agar pengguna-pengguna media sosial lain turut terpengaruh dengan agenda mereka. Hal ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk membina dan meluaskan lagi jaringan pengikut mereka. Golongan LGBT juga sering menggunakan media sosial sebagai salah satu medium untuk mereka membentuk penerimaan masyarakat dunia terhadap isu-isu berkaitan LGBT. Mereka beranggapan bahawa mereka ingin membuka mata dunia agar menerima mereka sebagai satu golongan yang tidak dipinginkan oleh masyarakat, dan mereka juga ingin masyarakat menganggap bahawa setiap perbuatan atau perkara yang dilakukan oleh mereka itu adalah perkara yang normal ataupun biasa di sisi masyarakat. Saya akan meneruskan poin seterusnya mengenai cabaran ini, iaitu mendapat kritikan negatif daripada masyarakat. Golongan-golongan LGBT ini menyatakan bahawa pihak agama hanyalah mencampuri serta tidak menghormati urusan peribadi mereka sendiri serta menyiasat golongan-golongan yang terlibat. Walaupun begitu, golongan LGBT ini masih lagi meningkat saban hari dan tidak mengubah apa-apa jua keadaan. Selain itu, cabaran yang amat dahsyat dapat dilihat apabila golongan LGBT ini menyatakan bahawa kredibiliti pihak atasan masih lagi tidak padu dan lemah daripada pelbagai aspek seperti latihan dan juga undang-undang. Hal ini secara tidak langsung peratus keberkesanan untuk membantas golongan LGBT ini tidak mencapai standard yang telah ditetapkan atas faktor yang tertentu seperti pekerja yang berkemahiran sekarang ini telah pun tamat dalam bidang yang mereka bekerja ataupun telah ditukarkan ke bidang yang lain. Seterusnya, dalam konteks tanggungjawab sosial, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia memainkan peranan yang penting dalam menangani isu LGBT di kalangan pelajar. Hal ini kerana LGBT harus ditangani sejak di peringkat sekolah lagi, terutamanya pelajar yang sedang meningkat usia remaja.
Antara langkah yang wajar diambil oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam menangani isu budaya LGBT adalah dengan memperkenalkan mata pelajaran seksual dengan garis panduan yang ketat. Penyediaan kursus kepada para guru yang akan mengajar subjek ini juga perlu diadakan supaya guru-guru terpilih dapat mengajar dengan garis panduan yang betul untuk mengelakkan sebarang salah faham berlaku di kalangan para pelajar. Kesannya, subjek ini dapat membuka mata para pelajar terhadap bahayanya LGBT dan kesannya kepada mereka kelak. Cabaran daripada gejala LGBT yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat perlulah diatasi. Antara cara untuk mengatasi gejala tersebut adalah pihak kerajaan perlulah menguatkuasakan dan meneliti semula kesalahan jenayah syariah. Hal ini dikatakan demikian kerana kesalahan jenayah syariah adalah sangat penting untuk memastikan agar masyarakat negara kita yang terjebak dengan gejala LGBT ini dihukum atas perbuatan kesalahan mereka yang telah melanggar hukum syariah. Contohnya, hukuman melalui mekanisme perundangan sewajarnya dijadikan sebagai kaedah untuk mencegahkan masyarakat kita daripada melanggar hukum syariah yang berkenaan dengan gejala LGBT dan ia juga merupakan pembalasan mereka setelah melibatkan diri dalam gejala tersebut. Dengan ini, kita sebagai umat Islam perlulah memastikan agar diri kita sentiasa berpegang teguh kepada agama dan tidak terpesong terhadap perbuatan yang melanggar hukum syariah. Baiklah, saya akan mengupas kesan LGBT kepada masyarakat. Antara kesan LGBT kepada masyarakat adalah mengancam perpaduan serta keamanan masyarakat. Mereka yang melakukan perbuatan tersebut akan menyebabkan orang sekeliling tidak berasa selesa dan akan menjerumus berlakunya kemudaratan seperti penyebabkan penyakit AIDS dan HIV. Selain itu, perbuatan ini mencerminkan kemunduran masyarakat. Sikap terbuka masyarakat dalam menerima perlakuan seks luar tabi'i menjadikan faktor pengalak kepada keruntuhan sosial dalam masyarakat sekaligus menyebabkan masalah keruntuhan akhlak akan berlaku. Akhir sekali, imej masyarakat juga akan tercemar. Masyarakat yang menyokong perlakuan ini akan dipandang oleh masyarakat yang menolak perlakuan ini. Sebagai kesimpulannya, permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya menular secara kritikal sangat tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipaparkan dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya. Pelbagai isu dapat dilihat yang kesemuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi masyarakat dan seterusnya memberi risiko kepada keruntuhan sesebuah negara. Peruntukan undang-undang setiap ada perlu dikemas dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara dapat diatasi secepat mungkin. Usaha-usaha yang dicadangkan diharap dapat membantu menyelesaikan gejala LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sepatutnya. Sebuah negara yang maju tidak hanya berkisar tentang kemajuan, infrastruktur dan prasarana sahaja, malah yang lebih penting ialah